Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Apa khabar adik-adik yang Ustazah sayangi? Ustazah doakan adik-adik sentiasa berada di dalam keadaan yang sihat, sejahtera, ceria dan seronok untuk belajar. Selamat datang ke channel Ustazah Is. Jom kita belajar Pendidikan Islam tahun 6 bidang Akidah. Adik-adik, tajuk kita pada kali ini ialah Jauhi Syirik. Jauhi Syirik. Adik-adik, mari kita lihat apakah objektif pembelajaran pada kali ini. Terdapat 3 objektif pembelajaran. Yang pertama, diharapkan adik-adik dapat menyatakan maksud syirik dan memahami dalil nakli yang berkaitan dengan konsep syirik. Yang kedua ialah diharapkan adik-adik dapat menerangkan bahagian syirik dan keadaan yang boleh membawa kepada syirik. Dan objektif pembelajaran yang ketiga ialah diharapkan adik-adik dapat menjelaskan kesan buruk, perbuatan dan amalan syirik dalam kehidupan seharian. Kriteria kejayaan pula ialah diharapkan adik-adik boleh menyatakan maksud syirik. Adik-adik pernah dengar perkataan syirik? Mesti pernah dengarkan. Jadi, adik-adik, apakah maksud syirik? Apakah yang bermain di fikiran adik-adik sekarang? Betul tak maksud syirik seperti yang adik-adik fikirkan? Kalau betul, alhamdulillah. Kalau tak betul, tak apa. Ustazah beritahu. Syirik ialah perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Ustazah ulang. Syirik ialah perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Syirik boleh berlaku sama ada dengan perkataan, perbuatan atau i'tikad. Dalil nakli tentang syirik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Surah Al-Baqarah ayat 22. Maksudnya, maka janganlah kamu mengadakan sembahan-sembahan lain bagi Allah sedangkan kamu semua mengetahuinya. Sekarang, Ustazah nak tanya pula, apakah hukum mensyirikkan Allah? Hukum mensyirikkan Allah ialah haram. Betul. Hukum mensyirikkan Allah ialah haram. Mensyirikkan Allah juga merupakan dosa paling besar serta dijanjikan dengan azab yang pedih. Na'udzubillahi min zalik. Adik-adik, syirik terbahagi kepada 2 jenis. Yang pertama, syirik jali. Syirik jali. Dan yang kedua ialah syirik khafi. Syirik khafi. Kita lihat dulu syirik yang pertama, iaitu syirik jali. Pengertian syirik jali. Syirik jali bererti mempercayai atau mengaku wujudnya Tuhan lain selain Allah atau menyembah selain Allah yang esa. Adik-adik, syirik jali juga dikenali dengan syirik besar. Syirik besar. Contoh syirik jali yang pertama ialah menyembah berhala. Menyembah berhala. Yang kedua, menyembah matahari. Yang ketiga, menyembah bulan. Yang keempat, menyembah kubur. Yang kelima, menyembah orang mati. Yang keenam, menyembah selain daripada
Allah. Itu merupakan contoh-contoh syirik jali. Apa akibat bagi orang yang mengamalkan syirik jali ya adik-adik? Jom kita lihat. Akibat bagi orang yang mengamalkan syirik jali yang pertama ialah merosakkan akidah. Akibat yang kedua ialah hilang pergantungan kepada Allah. Akibat yang ketiga pula ialah berdosa besar dan dimurkai Allah. Akibat yang keempat ialah kekal dalam api neraka. Sekarang kita lihat pula pengertian syirik khafi, iaitu syirik yang kedua. Yang pertama tadi syirik jali, yang kedua ialah syirik khafi. Apa dia pengertian syirik khafi ya adik-adik? Syirik khafi maksudnya ialah tidak meletakkan Allah sebagai yang mutlak dalam niat ketika beribadah atau melakukan sesuatu perkara. Cuba adik lihat kepada gambar di video ini. Yang pertama, yang tengah sembahyang ni, ketika sembahyang dalam hati dia berkata, mak mesti puji aku depan adik sebab rajin solat. Maknanya adik ni sembahyang hanya kerana inginkan pujian daripada maknya, bukan kerana Allah. Jadi tak boleh ya adik-adik, setiap ibadat yang kita buat hanyalah kerana Allah. Jangan mengharapkan balasan selain daripada Allah. Yang kedua pula ialah gambar adik yang perempuan ni pula, dalam hati dia berkata, harap ustazah puji aku. Rajin dah adik ni. Adik ni menolong ustazah dia mengangkat buku, tapi dalam hati dia mengharapkan ustazah memuji dirinya. Itu pun tak boleh adik. Itu juga merupakan salah satu contoh syirik khafi. Dia buat tugas itu hanya inginkan pujian daripada ustazahnya. Tak boleh. Apa yang kita buat mesti niatkan hanyalah kerana Allah, bukan nak dapat pujian daripada sesiapa. Okay. Syirik khafi juga dikenali dengan nama syirik kecil. Contoh syirik khafi iaitu riak. Apa dia riak adik-adik? Riak ialah melakukan sesuatu ibadah bukan semata-mata kerana Allah. Seseorang melakukan ibadah kerana mahukan pujian atau tempat dalam masyarakat. Sekarang kita lihat akibat orang yang mengamalkan syirik khafi. Yang pertama, akibatnya ialah menghapuskan pahala amalan. Akibat yang kedua ialah sukar menerima pandangan orang lain. Akibat yang ketiga pula ialah akan menimbulkan permusuhan. Akibat yang keempat pula ialah dibenci masyarakat. Akibat yang kelima ialah mudah berputus asa. Itulah adik-adik akibat bagi orang yang mengamalkan syirik khafi. Jadi adik-adik sebagai manusia, kita hendaklah ikhlas dalam setiap amalan. Ikhlas hanya kerana Allah Ta'ala. Jangan mengharapkan apa-apa pujian ataupun balasan. Sebagai rumusan adik-adik, syirik ialah menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Oleh itu, kita wajib menjauhi perbuatan syirik yang boleh menyebabkan rosaknya akidah. Alhamdulillah adik-adik, kita telah pun sampai di penghujung pembelajaran. Marilah sama-sama kita berdoa, kita dijauhi daripada perbuatan syirik. Okey, hingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.